Kita orang perempuan ada rasa tak lagi perasaan bila dengan suami nak cantik-cantik? Ada lagi tak perasaan tu? Ada lagi tak rasa nak dipuji oleh suami? Ada lagi kan perasaan tu? Ada lagi tak rasa macam bila suami puji tu rasa macam seronok sangat? Sampai kita tanya balik, awak puji ke awak peli? Betul ke ni? Betul ke? Tak puas hati ya. Siapa yang masih lagi ada perasaan tu, maksudnya masih ada cinta di dalam hati. Sebab apa? Ciri-ciri orang yang mencintai ni, dia nak diri dia ni dapat perhatian pasangan. Tapi pasangan kita tak jenis yang kurang perhati. Kita pada pakai baju dah lawa, pakai ni, dia tengok macam tak ada perbezaan, kita akan kecewa dulu kan? Jangan kecewa dulu, bagi tahu, bang, awak tak perasan ke ni? Tak perasan ke? Tunjuk ni. Okey. Pujilah sikit, puji. Maksudnya ada setengah pasangan perlu dibantu untuk dia tahu apa yang dia perlu respon. Ini memang betul. Ada pasangan nak bercerai, suami isteri nikah lebih kurang 15 tahun, ada anak 4 orang. Sebab suami ni susah nak puji je, isteri nekat. Tapi ada cerita lain lah, sebab ada orang yang suka puji dah isteri dia ni. Tapi berapa lama memang dia boleh bertahan. Tapi sampai tahap ada orang lelaki lain yang selalu puji, dia tergugat. Lepas tu bila saya tanya Encik, betul ke apa isi-isi cakap pasal sikap Encik? Memang betul Ustazah, saya memang susah nak muji-muji. Saya ni daripada kecil sampai besar, keluarga saya bukan jenis yang muji-muji ni. Sebab itu ibu bapa yang membesarkan anak pandai menghargai orang lain, anak tu akan membesar pandai menghargai orang lain. Contoh sekarang anak kita kemas rumah, ya Allah bagusnya Naomi. Kadang tu kan kita ajak adik-beradik yang lain ni tepukan gemuruh kepada Luqman. Dia pun makasih. Kita ni kadang bagi perhatian anak kita bilik bersepah, time bilik kemas kita puji tak? Kadang-kadang tu saya perasan ada di kalangan anak kami sendiri, bila minta buat sesuatu dia cepat jawab, okey baik Umi, okey Umi, okey Umi. Dia tak fikir nak tolak, dia akan jawab cepat je walaupun dia penat, walaupun dia macam baru nak rehat, walaupun dia lapar. Bila minta je ada yang cepat sangat, okey Umi, okey, lepas tu dia terus buat. Ada pula yang tak jawab okey. Macam ataupun diam, ataupun okey nantilah jap lagi ke. Kita puji ni, Umi puji ni bagus sangat ni. Bila Umi minta je terus okey Umi dan terus segera buat. Usaha. Jadi bila kita puji dia, yang lain pun bila buat benda yang sama, yang lain pun ikut. Okey Umi, kita pun puji dia juga. Menghargai dan memuji anak supaya tanam dalam diri anak itu mereka jadi orang yang menghargai. Jadi bila saya dapat kes suami lelaki dibesarkan dalam keluarga yang memang tak ada pujian, tak ada penghargaan, mulut mak ayah berat. Kan orang dulu-dulu kan mana reti sangat kan muji-muji ni. Jadi saya kata, Encik rasa macam mana sekarang? Isteri dah sampai tahap macam ni. Dia kata encik tak menghargai dia. Lepas tu dia jawab apa? Terimalah saya seadanya, dah macam ni saya. Betul tak ayat tu? Ayat tu kadang-kadang bila dia tak nak berubah, dia akan guna ayat tu. Terimalah seadanya, dah saya memang macam ni. Dia kenalah redha. Saya cakap terima seadanya bagi situasi keadaan yang tak boleh diubah. Contoh muka encik memang kena terima seadanya. Contoh tinggi pendek kena terima seadanya. Suara encik benda tu tak boleh diubah. Tapi perangai, akhlak boleh diubah. Kalaulah encik rasa berubah menjadi orang yang pandai menghargai, itu lebih baik. Bukan rasa encik, memang itu lebih baik. Sebab Nabi pun begitu. Kita kena berubah. Jangan selesa sebut terima saya seadanya. Berkenaan dengan akhlak, perilaku, semua boleh diubah. Kalau encik tahu tak, isteri banyak kali tak cakap macam ni. Contoh, dia isteri bang kesat sedap. Dia kata saya akui saya susah nak puji. Tapi cara saya puji isteri saya, Ustazah, saya makan menambah. Dia makan menambah. Tapi mulut tu berat nak puji. Saya makan menambah. Tu saya pujilah tu, Ustazah. Faham tak? Isteri pakai lawa, isteri tanya. Okey, macam tu je. Isteri ni nak bunyi
cantiknya awak, saya suka tengok awak, untungnya dapat isteri cantik. Walaupun cantik bagi pandangan mata, betul kan? Encik rasa penting tak? Apa nak dipuji-puji cantik, dia macam pandang remeh sangat pasal pujian. Isteri ni kata, tengoklah Ustazah, tengok, macam tu lah panggil dia. Saya suka Ustazah. Saya kata, encik boleh terima tak? Isteri ni memang suka dipuji. Jadi encik tak boleh ke nak ubah supaya encik pujilah sikit walaupun tak ikhlas? Ya, saya kadang-kadang bagi tahu orang lelaki, kita nak buat perkara baik jangan tunggu ikhlas. Kita nak solat tunggu ikhlas, nak tutup aurat tunggu ikhlas, tapi benda yang baik kadang perlu dipaksa dulu. Perlu dibuat dulu. Nama pun benda baik. Syaitan memang tak suka. Encik walaupun tak ikhlas sangat, encik pujilah isi lama, encik akan rasa seronok bila tengok wajah isi seronok. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi orang perempuan pun kena banyak puji suami. Ya Allah, handsome-nya macam Brad Pitt. Kenal ke Brad Pitt? Tak kenal. Macam David Beckham. Tak kenal juga ya. Tak payah macam-macam lah. Dia handsome dengan cara dia. Subhanallah. Awak bila nak bersalin ni, tanya soalan tu pula kan kat perut bodoh dia. Bila nak bersalin ni, mengandung tak bersalin-salin. Okey, kita tengok. Suami tidak semestinya bersiap dengan segak dan menyembuk wangian ketika hendak bertemu klien, majikan atau kawan-kawan sahaja. Tetapi sewaktu di rumah bersama isi juga diusahakan begitu. Bahkan lebih lagi. Masya Allah. Pakai minyak rambut, sikat-sikat, pakai minyak wangi. Kita sampai tanya, awak nak gimana ni? Tak adalah, untuk awak lah. Ui, kembang kita kan. Kita terus pergi laju tukar baju juga kan. Masya Allah. Demikianlah juga buat isteri. Usah berhias ketika keluar rumah sahaja. Duit dihabiskan untuk membeli peralatan solat, pakai yang mewah dan perhiasan yang mahal, namun semua itu digunakan untuk tatapan orang luar. Saya pernah tengok ada lelaki selepas anak dia mandi, saya tengok ni di RNR. Dia orang mungkin dah perjalanan jauh, lepas tu berhenti mandi kat RNR kan. Tapi mak dia lah mandikan sebab anak perempuan. Tapi bila anak tu dah keluar daripada bilik air tu, kan ada kursi tu kat luar kan. Si ayah ni, anak perempuan 2 orang. Si ayah ni keluarkan macam beg, dalam tu ada sikat, ada bedak, ada getah rambut. Dia yang dandan rambut anak dia. Saya ni sampai berdiri nak tengok, sibuk kan nak tengok hal orang. Saya macam kagum bila tengok lelaki yang buat. Dia sikat, ambil ni, lepas tu dia dandan elok-elok, buat tocang 2, lepas tu anak dia pusing pula. Lepas tu dia sapukan bedak, sapu ni, sapu dekat muka. Nampak tak kekok langsung. Lepas tu kan saya masa tu menginsafi diri. Saya pun tak buat sampai tahap macam tu pada anak perempuan. Maksudnya saya sangat simple je ni yang okey sikat dah. Tapi saya ingat dulu mak-mak suka sampai tahap bedakkan anak. Bukan nak pergi berjalan. Bukan sebab nak pergi berjalan. Kan mak-mak dulu kan bedakkan anak wangi-wangi. Nak duduk dalam rumah je. Maksudnya didik anak itu di dalam rumah berwangi-wangi, berpakaian kemas, berpenampilan cantik. Lepas tu mak tu yang syok sendiri kan. Alah comelnya. Kalau dulu saya kodak kan, ambil sekali sudahlah. Lepas tu syok sendiri. Sebab mata ni jangan tipulah. Memang suka tengok yang indah, suka tengok yang comel, suka tengok yang bersih. Automatik. Kita janganlah guna ayat dah masak Ustazah, dah ngemah-ngemah, memang masam lah bau ni terimalah seadanya. Memang suami boleh terima seadanya. Seadanya jugalah kasih sayang, seadanya lah juga sekian-sekian. Jangan pernah rasa rugi walaupun suami tak puji, pahala Allah berganda-ganda. Saya pernah dengar seorang ulama besar, dia ceramah, saya rasa macam kagum. Dia ulama yang besar, orang Arab. Bila dia ceramah tentang bab rumah tangga, dia sentuh bab wanita, dia tak sentuh yang besar-besar. Pasal sabar, pasal ni. Yang dia sentuh adalah, wahai para wanita, antara besarnya pahala di rumahmu adalah kamu menghiaskan dirimu seindah-indahnya untuk para suami, untuk tatapan suamimu. Sekian-sekian. Walaupun dia kupas yang tu saja. Sebab melihatkan hari ini wanita terlalu berhias indah-indah untuk di luar.
Jadi itulah di antara punca keretakan hati ataupun punca kepada hilangnya seni cinta dalam rumah tangga. Okey, subhanallah. Kita tengok lagi, demikian juga buat isteri usah berhias ketika keluar rumah saja. Okey, dah baca tu. Walhal ketika di rumah penampilan di depan suami biasa-biasa saja. Sehingga ada beberapa keadaan rumah tangga yang berantakan kerana wujudnya sikap malas menjaga penampilan ketika di rumah. Misalnya mereka memilih untuk memakai baju yang sudah lusuh, berbau, berlubang dan sebagainya. Mohon terasa ya semua. Memanglah baju yang lama paling sedap pakai sebab sejuk kan. 5 tahun dah baju tu, saya ada lagi baju yang dah awal kahwin dulu. Baju kalau elok lain, tapi sebab lembut. Baju baru kan kasar sikit. Subhanallah. Tapi kita kena belajarlah. Isu ini memang kelihatan biasa. Namun perkara biasa seperti inilah yang tidak boleh diambil mudah. Sebaiknya semasa suami atau isteri ada bersama di rumah, usahakanlah untuk mengenakan pakaian terindah dan berdandanglah secantik mungkin untuk tatapan pasangan. InsyaAllah semuanya mendapatkan pahala.